Assalamualaikum, hai semua. Sempena Hari Raya Haji yang kita akan sambut dalam seminggu lagi, Dayang suka untuk kongsikan resepi daging masak biryani yang sangat sedap dan senang je cara nak buat dia. Masakan ni sangat istimewa kerana kuahnya pekat seakan-akan kuah kari, tetapi rasanya lebih kepada campuran masak kari, masak kurma ataupun opor. Selalu dihidangkan kat rumah kenduri. Jadi sempena raya ni, jom kita masak untuk hidangkan kat tetamu kita pula. Bahan-bahan untuk kuah, dan ada susu cair atau susu sejat, cili kisar, serbuk rempah biryani, ada minyak sapi, tomato cherry, sebatang kulit kayu manis, bunga lawang 2, buah pelaga 5 dan juga 3 bunga cengkeh, kacang gajus, cili merah dan cili hijau, daun ketumbar. Untuk tumisan kuah, Dayang akan potong 2 dan hanya gunakan sebelah akar dia saja. Daun Dayang simpan untuk hiasan last sekali. Lepas tu Dayang sediakan bahan untuk kisar halus. Dayang gunakan 2 biji bawang besar India, bawang yang merah tu. Potong kecil dan masukkan ke dalam balang pengisar. Bawang merah Dayang gunakan 7 biji. Pun sama, potong kecil dan masukkan sekali dengan bawang besar tadi. Lepas tu Dayang ada 1 inci halia dipotong kecil juga. 3 ulas bawang putih juga dipotong kecil dan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Dan gunakan juga 3 biji buah keras supaya masakan ni menjadi bertambah lemak. Kalau tak ada, boleh gunakan serbuk badam. Dan masukkan 1 gelas air untuk kita kisar halus. Okey, dah siap kisar dan ini dia tekstur yang Dayang nak. Betul-betul halus ya, supaya senang kita nak perap dengan daging. Dan gunakan 1 kilo daging segar tempatan. Jadi Dayang akan potong kepada ketulan yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Sederhana je, macam yang dalam video ni. Yang ni kita tak kisah nak potong ikut urat daging ataupun tak, sebab kita akan masak dengan lama sampai dia lembut. Lepas potong, Dayang cuci daging dan kemudian masukkan bahan-bahan kisar tadi untuk Dayang gaul dan perapkan. Gaulkan daging dengan bahan kisar sebati dan perap selama 1 jam. Sambil tu Dayang akan potong 1 biji bawang besar India. Yang ni untuk bahan tumis. Tadi bahan kisar dan perap, sekarang kita sediakan bahan tumis ya. 1 biji buah tomato Dayang potongkan kecil-kecil. Bila dah siap potong tomato, panaskan kuali dan boleh start masak dah. Dan gunakan 2 sudu makan minyak sapi. Kalau tak ada, boleh gunakan margarin. Tapi kalau guna minyak sapi, dia punya masakan lebih wangi dan lebih sedap bagi Dayang. Masukkan juga 2 sendok minyak masak dan boleh terus tumis rempah 4 sekawan. Diikuti dengan bawang besar hiris. Lepas tu boleh kacau-kacau sampai dia keluar bau. Bolehlah masukkan buah tomato. Lepas tu letakkan 1 helai daun pandan yang dah disimpul dan juga akar daun ketumbar untuk aroma yang lebih wangi. Lepas tu bolehlah dikacau gaul bahan tumisan. Dan juga ada tekan-tekan lenyek tomato tu biar dia pecah supaya dia punya jus tomato tu keluar dan menghasilkan rasa yang masam daripada buah. Kalau tak ada buah tomato, boleh gantikan dengan sos tomato ataupun tomato puri. Guna dalam 2 sudu pun dah cukup ya. Lepas tu Dayang sambung kacau lagi dan terus masukkan 3 sudu makan cili kisar. Nak guna cili boh pun boleh. Cili kisar ni untuk bagi rasa pedas-pedas sikit lah pada masakan kita. Sebab masakan biryani ni dia ada cukup elemen pedas, masin, manis, lemak, semua cukup.
Kecilkan api bila dah masukkan cili kisar. Lepas tu biar dia sampai pecah minyak macam tu. Barulah masukkan 7 sudu makan rempah biryani tu. Yang ni kalau dalam paket dan beli yang 70 gram punya. Boleh tengok ya dekat paket tu, paket sederhana. Boleh gunakan apa-apa jenama pun tak kisah. Rasa dia lebih kurang sama je. Lepas tu kita kacau-kacau sampai sebati. Dan ada tambahkan air sebab dia terlalu pekat. Jadi kita tak nak rempah tu hangit. Okey, tambahkan dalam 1 gelas air dan boleh kacau sampai dia bergaul rata balik. Biarkan rempah tu pecah minyak lagi sekali macam ni. Barulah kita masukkan daging yang kita dah perap tadi. Lagi lama perap lagi best. Daging tu jadi lebih lembut. Okey, ada satu tips kalau gunakan daging segar, kita boleh masak macam ni. Kalau guna daging yang import, kita kena rebus sampai daging tu betul-betul lembut dulu. Kalau tak nanti daging tu akan jadi keras dan tak sedap. Masakan ni daging kena betul-betul lembut. Okey, lepas kita dah kacau gaul, bolehlah kita masukkan air dalam anggaran 2 gelas supaya daging ni merenih dan menjadi lembut. Kalau guna daging import yang kita rebus, boleh masukkan sekali dengan air rebusan daging tu ya. Dan yang ada besarkan api dan biar sampai daging ni betul-betul masak dan kuah meresap ke dalam daging serta daging betul-betul lembut. Okey, lepas daging tu dah masak, dah lembut, air pun dah kurang, kuah semakin pekat, kecilkan api dan masukkan susu cair. Dan gunakan setengah tin susu cair. Susu cair ni kita masukkan untuk membuatkan daging masak biryani ni bertambah lemak, sedap dan pekat. Dan juga perasakan dengan sudu teh garam halus. Dan kacau-kacau biar garam tu sebati dengan kuah. Lepas dah kacau sebati dan biarkan lebih kurang dalam 5 ke 10 minit lagi supaya susu tu meresap dan bergaul mesra dengan daging. Okey, bila dah pecah minyak macam ni dan dah nak masak, dan masukkan cili besar, buah tomato cherry dan juga kacang gajus sebagai pelengkap kepada hidangan kita hari ini. Kacau-kacau supaya semuanya bercampur dengan kuah. Dan bolehlah kita tutup api dan hidangkan daging masak biryani yang sangat sedap dan simple je cara nak buat. Cara Dayang, okey? Kuah dia yang pekat dan likat macam ni, secukup rasa. Pedas, lemak, manis, masin, masam, semua cukup. Sangat sesuai untuk kita hidangkan bersama nasi minyak, nasi tomato ataupun nasi biryani. Tapi dan buat makan dengan nasi putih pun sedap sangat. Jadi dan harapkan semua dapat mencuba. Jumpa lagi. Bye.